Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas ulangan kaji alih bentuk komunikasi pengajian am semester 3. Okey, kali ini kita akan fokuskan kepada penulisan ayat idea dan huraian data khas kepada pola perbandingan. Okey, jika sebelum ni kita telah membincangkan pola perbandingan pada tahun, jadi hari ini kita nak bincangkan pola perbandingan bagaimana pula? Jom kita lihat video seterusnya. Welcome to YouTube channel Zalina Basi. Hari ini kita akan bincangkan penulisan ayat idea dan huraian data pola perbandingan dari tahun. Alright. Okey. Kita lihat apakah contoh soalannya. Okey, contoh soalannya kali ini cikgu ambil daripada STPM 2015 ulangan soalan nombor 16. Okey, kita lihat di sini keyword untuk soalan ini ialah pola. Okey, jadi apakah format jawapan untuk soalan ini? Okay, siapa tahu? Okay, kita dah pernah bincangkan soalan ini sebelum ni. Jadi, apakah formatnya? Lihat kat sini ada pola dan satu lagi ada kehendak soalannya bagaimana. Bermakna di sini format jawapannya ialah 2 tambah 2. So, 2 analisa data dan 2 analisa pengetahuan. Okay, jadi apakah kehendak soalannya? Kalau keywordnya ialah pola. Okay, ini bermakna dia ialah pola umum. Okey, jika pola umum bermakna akan ada satu analisa data untuk pola perubahan dan satu lagi analisa data untuk pola perbandingan. Okey, jadi hari ini kita akan fokus kepada bagaimana untuk menulis jawapan bagi soalan analisa perbandingan. Kita akan fokus kepada bagaimana cara untuk menulis analisa perbandingan untuk soalan ini. Okey. Jika dilihat di sini, okey, kita baca semula soalannya supaya kita boleh fokus bagaimana nak menentukan jawapan untuk pola banding. Okey, bagi soalan ni. Okey, kita baca bersama-sama ya. Okay, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola kedatangan pelancong ke rantau ASEAN mengikut destinasi pilihan dari tahun 2009 hingga tahun 2012. So, di sini jelas nampak cikgu highlightkan di sini warna kuning dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Okey, bermakna kita akan menganalisa data dalam jadual ini dengan menggunakan kaedah dari tahun kan. Okey. So, bagaimana cara untuk membacanya? Jika dari tahun, kita akan baca dia secara mendatar atau melintang begini ya. Okay, kita lihat. Okay. Dan kita akan melihat datanya di sini. Okay. So, kita lihat. Pola banding ni, dia akan ada tinggi dan rendah. Mari kita cari data yang tinggi dan rendah di sini. Yang mana yang paling tinggi? So, kita dapati yang paling tinggi di sini ialah Malaysia dengan 97970.4 tinggi. Dan yang paling rendah di sini ialah Brunei. Rendah. Okey, so kita dah pun selesaikan. Yang paling tinggi Malaysia dan yang paling rendah Brunei. Okey, sekarang barulah kita boleh teruskan dengan bagaimana untuk menulis ayat idea dan ayat huraian datanya. Okey, ini contoh. Okey, bagaimana untuk menulis ayat idea bagi pola banding dari tahun. Lihat di sini ya. Destinasi pelancong utama yang paling banyak dilawati
dari tahun 2009 hingga tahun 2012 ialah negara Malaysia, dan yang paling kurang dilawati ialah negara Brunei Darussalam. Okey, jadi kita dapati di sini, ingat balik semalam cikgu dah sebelum ni cikgu dah ingatkan dalam ayat idea mesti ada yang pertama isu. Isu. Kemudian barulah kita teruskan dengan pola. Okey, kalau dalam pola, pola, yang kedua pola, yang ketiga barulah kita letak tahun. Kita akan letak ni dari tahun ni. Okey, isu, kemudian polanya yang paling banyak dan tahunnya bila. Okey, ialah dari negara Malaysia, dan yang paling maksudnya Malaysia ni ialah nama negaranya, negara yang terlibat. Okay. Dan diikuti dengan yang paling kurang ataupun yang paling sedikit ataupun yang paling rendah, dan nama negaranya. Okay. Jadi diharap pelajar beri perhatian di sini. Okay. Cara menulisnya, kesusunannya, urutannya di sini. Urutannya. Okay, ada sedikit perbezaan berbanding dengan pola perbandingan pada tahun. Okey, jadi cikgu nak highlightkan di situlah kaedah susunan ayat idea ni, paling banyak dari tahun bila sampai bila. Diharap pelajar jelas. Okey, seterusnya huraian data. Okey, untuk huraian data, seperti biasa kita akan mulakan dengan ayat sebagai bukti. Kemudian sebanyak berapa? Sebagai bukti sebanyak berapa? Nyatakanlah. Salin je daripada dalam jadual tu. Jangan salah. Kalau salah, hilanglah markah kamu. Okey, mesti ada nilai yang sebenar. Unit pun wajib. Okey, unit jangan lupa wajib ditulis. Okey, yang ini kamu kena kira sendiri berapa peratus daripada jumlah keseluruhannya. Ini kamu ambil daripada dalam jadual diberi. Jadi yang kamu perlu kira yang ini. Peratusnya ni berapa? Okey, inilah dia analisanya. Yang kita sebut sebagai analisa data tu. Inilah kamu, bila kamu pandai kira, kamu pandai susun mengikut urutannya seperti ini, ada nilainya yang sebenar, ada unitnya, ada peratusnya daripada jumlah keseluruhan pelancongnya sebanyak berapa orang ni. Inilah kita namakan sebagai analisa data. Okey, ni untuk nilai yang tertinggi. Okey, manakala berapa ribu orang lagi atau berapa peratus daripada jumlah pelancong sebanyak berapa orang telah melawat Brunei. Begitu. Jadi ayat ini jelas. Malaysia berapa orang yang datang, berapa peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah pelancong. Okey, dan Brunei juga begitu. Jadi diharap pelajar jelas bahawa dekat dalam ayat idea, ayat huraian atau dekat dalam huraian data, yang pertama mesti ada nilainya, nilai sebenar atau nilai mutlaknya. Okey. Kemudian mesti ada nilai tu, mesti ada unit. Mesti ada unit. Okey, unit ni wajib. Okey, ikut saja apa je yang ada dekat dalam soalan tu unit dia, kamu ikut saja. Kemudian mesti ada peratusnya daripada jumlah keseluruhannya berapa, nyatakan. Okey. Kalau tulis jumlah keseluruhan dia tapi tak tulis berapa, dekat atas ni tak tulis, dekat Malaysia kamu tak tulis berapa ni jumlah keseluruhan, ataupun kat Brunei pun kamu tak tulis juga, dua-dua tak tulis. Jadi nanti kita tak tahulah macam mana boleh dapat 37.24% ni kalau kamu tak nyatakan berapa peratus. Jadi kena tulis. Okey, dan okey, ini dua yang wajib mesti ada dekat dalam huraian data bagi pola perbandingan: peratus, jumlah keseluruhan, unit dan nilai sebenar. Mesti ada 4 tu. Alright. Okey.
Sila beri perhatian, ingat tau. Okey, seterusnya. Ini cikgu ambil contoh yang seterusnya. Yang tadi tu contoh pola perbandingan dari tahun yang simple lah, maksudnya yang asalnya cara penulisnya macam tu, bentuk soalannya macam tu. Okey, kalau dapat macam soalan tadi tu, kaedahnya macam tu. So kali ini cikgu tunjuk yang lain sikit, di mana dalam jadualnya tak ada jumlah. Biasanya kan ada jumlah kat bawah ke, ataupun jumlah kat tepi kan. Okey, tapi kali ni tak ada jumlah tu. Jadi bagaimana cara untuk kita menulis ayat idea dan huraian data kita bagi pola perbandingan dari tahun sekiranya tak ada jumlah. Data yang diberi tak ada jumlah. So bagaimana? Jadi kita lihat pula soalan ini. Okey, kita lihat kehendak soalannya. Huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Okey, bermakna kehendak soalan ni ialah 2 tambah 2 kan. Okey, format soalannya 2 tambah 2. Okey, dan kehendak soalannya ialah huraikan bermaksud pola umum. Okey, jadi akan ada satu ubah dan satu banding. So kita akan lihat perbandingan ini. Okey, banding dari tahun ni cikgu dah highlightkan dari tahun. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, dalam setiap tahun ni yang mana yang paling tinggi? Kalau tadi kita lihat jumlahnya dekat ujung. Kita lihat di sebelah ujung sekali tadi kan soalan yang mula-mula. Tapi kali ni tak ada jumlah. So macam mana cara kita nak baca? So kita lihat setiap tahun ni yang paling tinggi, yang paling rendah. So dekat tahun 2006 yang paling tinggi Indonesia, yang paling rendah Singapura. 2007 yang paling tinggi Indonesia, yang paling rendah Malaysia. 2008 yang paling tinggi Indonesia, yang paling rendah Malaysia. 2009 yang paling tinggi Indonesia, yang paling rendah Malaysia dan Singapura. Pula. Okey, ada dua sama. Soalan ini special. Okey, sebelum tu cikgu nak jelaskan kenapa cikgu tak ambil yang negatif ni, sedangkan negatif ni sebenarnya paling rendah. Okey, cikgu tak ambil nilai negatif ni sebab negatif ni kita analisa dia secara berasingan. Okey, berasingan. Dia ada nilai dia sendiri. Kalau inflasi tu kita akan sebut dia ada dia punya istilah dia sendiri. Jadi kita akan menganalisanya secara berasingan, tak termasuk dalam nilai yang paling rendah tu. Okey, jadi yang di sini kita dapati bahawa Indonesia tertinggi daripada tahun 2006 hingga tahun 2009, tetapi nilai kadar inflasi yang rendah berubah-ubah. Okey, berubah-ubah dari tahun ke tahun. So bagaimana cara untuk kita menulis analisa data kita nanti? Okey, jom kita lihat. Alright, so ini cara untuk menulis ayat ideanya. Okey, kadar inflasi di negara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Inflasi tertinggi dah dinyatakan dari tahun bila hingga bila inflasi yang tertinggi. Okey, dah nyatakan kat sini dari tahun tu. Alright. Baik, kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Inflasi tertinggi ialah negara Indonesia, manakala inflasi terendah pada tahun 2006 Singapura, tahun 2007 dan 2008 melibatkan Malaysia, dan tahun 2009 melibatkan Malaysia dan Singapura. Macam tu cara nak tulis ayat idea. Okey, ayat idea bagi situasi jika negaranya berbeza-beza. Macam ni kan. 2006 Singapura, 2007-2008 Malaysia, 2009 Malaysia dengan Singapura berbeza-beza. Jadi kena sebutlah setiap tahun tu negara apa. Okey. Kalau macam yang tertinggi ni
Senang sebab satu negara je, jadi kita sebut sekaligus dari tahun 2006 hingga tahun 2009 Indonesia. Tapi kalau yang terendah ni disebabkan negaranya berlainan, jadi kita sebut setiap satu. Tahun 2006 siapa, tahun 2007, 2008 siapa, 2009 siapa. Okey? Kena nyatakan setiap tu. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menulis huraian data. Okey, seperti biasa kita akan mulakan dengan sebagai bukti. Kemudian inflasi tertinggi ialah Indonesia. Okey, ini inflasi ni ialah dia punya isunya tadi dan polanya tertinggi dan nama negaranya Indonesia. Pada tahun 2006 catatkan paras dinyatakan paras bahaya 13.1%. Angka ini jatuh kepada 6.3% pada tahun 2007. Okey, kamu lihat di sini dinyatakan setiap tahun Indonesia punya nilai inflasi tu. Okey, 2006 ada, 2007. Kemudian angka ini naik lagi kepada ni 9.8%. Kemudian pada tahun 2009 berapa? Jatuh balik kepada ni. Okey. Maksudnya kat sini cikgu nak jelaskan perlu dinyatakan nilainya setiap tahun. Walaupun hanya Indonesia sahaja, tetapi sekarang kita nak menganalisa dia dari tahun tadi, dari tahun. Jadi kenalah kita nyatakan nilainya setiap tahun. Dari tahun 2006 berapa, 2007 berapa, 2008 berapa, 2009 berapa. Okey? Kena nyatakan setiap tahun. Walaupun hanya Indonesia sahaja yang paling tinggi. Faham? Sebab kehendak soalannya dari tahun. Kena nyatakan setiap satu. Alright. Kemudian kita lihat inflasi terendah yang tadi negaranya berbeza-beza setiap tahun tu. Okey, nampak ni berbeza mengikut tahun tu. Okey, pada tahun 2006 Singapura berapa? Tahun 2007 dan 2008 Malaysia berapa? Nampak dia sebut 2007 berapa, 2008 berapa. Boleh nak buat macam ni, boleh, yang penting faham. Okey, dan datanya betul 2007 kita tahu, dia sebut 2007 dulu 2%. 2008 dia sebut 5.4%. Kemudian tahun 2009 melibatkan Malaysia dan Singapura yang mencatatkan 0.6%. Kenapa satu je cikgu? Sebab nilainya sama? Jadi 0.6%. Kita faham lah, maksudnya Malaysia dengan Singapura nilainya 0.6%. Okey? Diharap pelajar jelas di sini. Okey, yang di sini kali ini cikgu nak tegaskan bahawa penulisan ayat huraian datanya still mesti ada unitnya. Nampak? Peratus, mesti ada peratus. Dalam setiap nilainya mesti ada peratus. Okey? Jangan ditinggalkan. Kemudian nilai itu sendiri kamu salin mesti sama seperti dalam jadual, jangan diubah. Mesti sama, jangan diubah. Alright? Dan mengikut tahun masing-masing lah. Yang itu yang cikgu nak highlightkan di sini. Okey? Kerana nilai itu kamu salin saja daripada dalam jadual. Okey, sekali lagi, dalam soalan ini tadi kita lihat tak ada jumlah kan, jadi tak perlu buat pengiraan. Jadi oleh itu dalam huraian datanya kita hanya menyatakan nilai yang diberi sahaja nilainya. Alright? Simple. Okey, walaupun nampak banyaknya nak tulis cikgu, penat. Okey, memang kenalah. Lagipun kita dah tak payah nak kira berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Okey. Okey, ini ialah ciri-ciri analisa data. Okey, seterusnya kita lihat pula bentuk soalan yang ketiga. Okey, bentuk soalan yang ketiga ini special sedikit, lebih special daripada yang special nombor 2 tadi kerana dia ada sumbangan. Okey, ada pelajar minta cikgu jelaskan bagaimana untuk menganalisa data sekiranya kehendak soalannya ialah sumbangan. Okey, jadi di sini cikgu fokuskan lebih kepada perbandingan lah. Okey, kita lihat dalam soalan ni format jawapannya ialah 2 tambah 2. Okey, dia minta kehendak soalannya sumbangan dan juga faktor.
Okey, jadi maksudnya kita kena cari 2 sumbangan dan 2 faktor ataupun analisa pengetahuan. Jadi kita akan fokus sumbangan ni. Okey, sumbangan ni nak buat macam mana? Okey, kita akan menganalisanya seperti pola umum juga. Okey, seperti pola umum, iaitu kita akan cari satu analisa perubahan dan satu analisa perbandingan. So kita akan fokus kepada banding. Okey, di sini cikgu kita baca semula soalannya ya. Huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Okey, jadi jelaslah di sini ya, dari tahun kan. Okey, tetapi kena ingat soalannya minta sumbangan Malaysia. Sumbangan Malaysia. Walaupun dalam jadual ni lengkap semua, ada jumlah, ada semua tahun, ada nama negara lengkap. Tapi kita kena ikut kehendak soalan, iaitu dia minta sumbangan Malaysia. Jadi bagaimana cara untuk kita menganalisanya sekiranya dia minta sumbangan Malaysia sahaja? Okey, ada pendapat, ada pelajar tanya cikgu lah, cikgu, sumbangan ni bukan pola luar biasa ke cikgu? Okey, bergantung kepada data yang diberi. Jadi kita lihat sumbangan, tapi kita lihat juga dalam data yang diberi, kita dapati kita boleh menganalisanya untuk pola ubah dan pola banding. Okey, oleh itu kita boleh menganalisa kan, datanya lengkap. Nak buat pola perubahan boleh, okey, sebab datanya lengkap ni. Dan nak buat pola perbandingan pun boleh. Jadi kita tulis dua-dua jawapan itu, ubah dan banding. Alright. Kalau datanya tak lengkap, okey, seperti yang cikgu pernah jelaskan sebelum ini, pola luar biasa, data tak lengkap ataupun ada keyword yang special, jadi barulah kita spesifikkan kaedah penulisan analisa datanya. Okey, untuk kali ini kita lihat sumbangan Malaysia sahaja. Jadi bagaimana cara untuk kita buat analisa perbandingan bagi sumbangan Malaysia? Lihat sini, cikgu dah pun highlightkan Malaysia sahaja. Okey, jadi kita hanya fokus kepada Malaysia. Tahun 2000 kita lihat Malaysia yang paling tinggi. Tahun 2005 juga kita lihat Malaysia juga yang paling tinggi antara semua negara yang ada ni. Tetapi pada tahun 2010 kita lihat Malaysia berada pada kedua tertinggi. Yang nombor 1 Indonesia telah ambil alih. Malaysia berada pada tempat yang kedua. Jadi kita fokus kepada Malaysia sahaja. Sebab dia minta sumbangan Malaysia, kita fokus kepada Malaysia sahaja. Okey, sekarang kita dah tahu. Okey, Malaysia tahun 2000 tinggi, 2005 tinggi dan 2010 kedua tertinggi. Jadi bagaimana cara untuk menulis analisa datanya? Okey, kita lihat di sini ayat idea. Okey, sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga 2010 adalah yang terbanyak dan kedua terbanyak. Okey, dinyatakan ini. Ini polanya lah, terbanyak dan kedua terbanyak. Okey, ini tahunnya, dari tahun ni hingga tahun ni. Okey, nampak tak dinyatakan dari tahun. Dan sumbangan Malaysia ini idea, isunya. Perlu dinyatakan. Ingat, mesti ada tahun, mesti ada pola, mesti ada isunya. Alright. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana nak tulis huraian datanya. Sebagai bukti, pada tahun 2000 pengeluaran minyak sawit Malaysia ialah berapa? Kita nyatakan sahaja kan. Kenapa tak tulis daripada jumlah keseluruhan? Okey, tengok 2000 ni, 2005 dan 2010. Kita hanya nyatakan nilainya saja yang Malaysia sumbangkan. Kenapa kita tak kira daripada jumlah keseluruhan, berapa peratus daripada jumlah keseluruhan, sedangkan datanya kita lihat tadi, dalam data jadual ada jumlah ni. Okey,
Disebabkan kita hanya nak Malaysia. Kita tak tahu jumlah keseluruhan Malaysia hantar Malaysia keluarkan minyak sawit berapa. Okey, jumlah ini adalah jumlah keseluruhan untuk keseluruh negara, bukan untuk Malaysia. Jumlah ini untuk keseluruh negara, bukan untuk Malaysia. Jadi kita tak boleh nak kirakan berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Alright. Oleh itu dalam huraian data kita hanya nyatakan data nilai pengeluarannya sahaja. Itulah sebabnya. Okey. Jadi begitulah cara untuk menulis ayat idea dan huraian data bagi pola perbandingan dari tahun. Okey, diharap pelajar jelas dengan perbincangan kita pada kali ini. Okey. Jadi secara kesimpulannya sama juga. Okey, cikgu highlightkan semula di sini dari tahun. Okey, format penulisan ayat ideanya tetap sama. Okey, mesti ada isu. Mesti ada isu. Yang pertama, mesti ada isunya. Yang kedua, mesti ada tahunnya ataupun polanya. Okey, tadi cikgu cakap apa? Tulis pola dulu kan? Polanya ataupun tahunnya. Tadi cikgu cakap kita mulakan dengan, untuk dari tahun kita mulakan dengan pola dulu. Tak apa. Cikgu silap sebenarnya boleh saja kalau kita nak mulakan mana-mana. Yang penting dekat depan ayat tu kita tulis ni dari tahun. Okey? Kemudian yang keempat apa tadi? Kita nyatakan negara yang terlibat. Okey, disebabkan soalan ni banyak kita mention tentang negara, so negara yang terlibat. Okey, dia pun boleh ubahlah, maksudnya apa-apa saja negara yang terlibat ataupun isu yang dibincangkan. Okey, diharap pelajar ambil perhatian untuk menulis ayat idea ni. Ini penting. Yang penting keempat-empat item ni mesti ada. Okey, dan dalam polanya tu tahunnya tu kamu nyatakan ni dari tahun. Okey, seterusnya data seperti biasa mesti adalah dalam huraian data ni mesti ada nilai sebenar, mesti ada unit, cikgu tak tambah, plus unit. Okey, mesti ada nilai sebenar plus unit. Unit ikut sahaja unit yang diberi. Kalau dia tak beri, tak payah tulis. Ikut je apa yang ada dalam jadual tu. Kalau dia tulis nombor je tak ada unit, ikutlah. Okey. Tapi biasanya kadang-kadang dia nak uji pelajar. Contohnya dia bagi nilai mata wang, kemudian dia letak euro. Kamu kena tahulah apa nilai mata wang bagi euro. Begitu. Dia nak uji pelajar. Jadi pelajar kena luas pengetahuan. Okey, seterusnya selain daripada tu mestilah ada nilai peratusnya, unit, simbol peratus tu mesti ada, dan juga jumlah keseluruhan. Nyatakan beserta unitnya juga. Okey, diharap pelajar jelas untuk penerangan cikgu kali ini. Jika ada kekurangan, bolehlah PM cikgu ataupun sebagainya, kita boleh bincang bersama-sama. Okey? Nanti kita akan sambung lagi dengan pola perbandingan seterusnya antara tahun. Okey, kita jumpa lagi. Thanks for watching.